belakang kerusi, betul tak? Saya cakap dah dengan Ustazah Fakhrunisa. Angkat kerusi tu. Jadi saya nampak siapa yang sembunyi belakang kerusi. Dah tak boleh sembunyi, nak sembunyi belakang sana juga. Alah, jangan sembunyi belakang sana. Ada ruang kosong ni, penuhkan. Okey, cantik sikit saya nampak kan. Okey, Alhamdulillah. Hari ini kita akan menyambung perbincangan kitab kita. Kita berada di muka surat yang keberapa? Berapa? 363. Okey. Kita dah masuk bab yang baru kan sebenarnya. Okey, bab yang baru kita berkenaan dengan hati dan amalannya. Jadi hari ini kita masuk topik kita yang kedua, muka surat 363, Arash dan hati. Kita akan bincangkan tentang Arash Allah lalu dikaitkan dengan hati kita, apa kaitannya Arash dan hati manusia. Baik, kita baca perenggan yang pertama di situ. Makhluk yang paling suci, paling bersih, paling bercahaya, paling mulia, paling tinggi zat dan kedudukannya, serta paling luas adalah Arash, iaitu singgasana Allah yang Maha Pengasih. Jadi dalam banyak-banyak ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, Arash ini dilihat sebagai makhluk Allah yang paling suci, yang paling luas. Maknanya yang paling besar, paling tinggi, paling mulia daripada sudut zat dan kedudukannya, yang kita panggil ia sebagai singgasana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jika kita merujuk dalam surah Al-Buruj pada ayat yang ke-15, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Zul Arshil Majid. Okey, sila rujuk surah Al-Buruj ayat yang ke-15. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Dzul Arshil Majid. Allah lah adalah Tuhan yang memiliki arash yang tinggi kemuliaannya. Menurut Imam Ibn Kathir rahimahullah, bila kita baca dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-15 itu, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Allah memiliki arash yang tinggi, yang mulia. Al-Majid, okey, Al-Majid di dalam ayat itu bermaksud Allah itu memiliki arash yang agung. Jadi arash ini disebutkan sebagai makhluk Allah yang agung. Dan Allah itu maha besar, dan kita tahu Allahu Akbar, Allah maha besar. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Bermakna di sini kalau kita kata arash itu agung, arash itu besar, Allah itu lebih besar, tak tergambar ya kebesaran arash yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Imam Ibn Kathir rahimahullah dia kata apa? Allah itu maha besar dan maha tinggi dari setiap makhluknya. Dan hal ini dikuatkan oleh penerangan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya. Syekh As-Sa'di dalam kitab ini dia kata, bila Allah kata dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat yang ke-15 itu, Dzul Arshil Majid, Al-Majid bermaksud, dia kata Allah pemilik arash yang agung, besarnya arash Allah seluas langit dan bumi. Boleh dapat bayangkan? Maknanya arash Allah tu seluas langit dan bumi, begitu luas. Kita nak kata bumi one end to one end macam mana ya? Tak tahulah. Tak tahu, tak terbayangkan. Hujung dunia, kalau kata sampai ke hujung dunia mana tu? Tak tahu. Tempat jin bertendang tahu ya? Oh Jurong pergi ya? Oh Jurong pergi Pasir Ris, jin bertendang. Orang Pasir Ris pergi Jurong, dia kata jin bertendang macam tu kan. Hari tu baru ada orang musik saya, dia kata Ustazah tinggal mana? Hogang. Hogang tu tempat jin bertendang ya? Selalu orang kata Hogang tu Woodbridge. Kan? Ustazah okey ke tak? Ustazah okey ke tak? Dekat dengan Woodbridge tu Ustazah. Okey, saya okey. Biasa saya memang, nenek saya daripada kampung orang dulu-dulu semua memang. Kampung Lorong Renjong dulu kan. Kita orang Lorong Renjong sana. Orang kata, memang kita dekat sana lah. Asal usul ya. Orang Hogang kan. Jadi kata, Allah Hogang tu tempat jin bertendang. Dengar nama Hogang ni dah pening dah. Iya ke?
Saya kalau dengar Jurong pun saya pening. Betul. Jurong. Tak, kita tak, kalau Pasir Ris tak lagi, okey lagi. Kan? Sebab dia kawasan kita kan. Kalau dengar Jurong, Woodlands, Marsiling. Betul lah Marsiling. Masjid An-Nur. Masjid An-Nur banyak kali panggil saya. Saya kata tempat jin bertendang. Saya kata ustaz jauh lah ustaz Masjid An-Nur. Ya Allah. Dengan Yusof Ishak tak jauh ya. Tapi Yusof Ishak senang tau Kak Sol. Kita masih cerita pasal dia masuk je daripada highway tu masuk terus dah jumpa Yusof Ishak. Apa dia? Oh opposite je. Oh macam tu ya. Nanti saya try Saya try. Seingat saya pergi Masjid An-Nur tu masa saya budak-budak kecil-kecil dululah. Tak budak sangat lah, umur 20 tahun. Sekarang dah 40 tahun. Masa tu yang kawan saya kan, sebab kita nak solat kan masa jalan-jalan kat situ kan. Agak dulu ada pasar lama kat situ kan. Jadi kat situ kita cari kain tudung. Dululah. Sekarang ada lagi kat situ? Ada lagi Kata dah tutup belum lagi? Oh, okey. Jadi masa tu cari kain tudung lah. Dia kata kat situ ada banyak je kain tudung. Dia kata okey lah saya pergi kat sana kan. Dah tu nak sampai waktu solat. Nak solat aku kat mana solat? Kita pergi Masjid An-Nur lah. Oh ya, kata bertendang betul lah tempat ni Jin bertendang. Dah aku serik taubat. Taubat nasuha dah, tak nak pergi lagi dah. Marsiling tu jauh sangat. Tapi nantilah insyaAllah Kak Som saya sampai di Kak Som berharap tu sampai Sakinah. Kita kalau boleh sampai Masjid Gufran takkan Sakinah tak boleh sampai Masjid An-Nur macam tu kan. Sekarang naik Grab aja. Grab mahal Kak Som, $45 pergi Masjid Yusof Ishak. Oh, dahsyat tau sekarang ya Grab. Kenapa? Minyak mahal ya? Okey tak apa, masuk balik pasal Arash. Jauh sangat dah pergi Masjid An-Nur tu kan. Okey, kita lihat di sini. Nak katanya luasnya Arash ini, okey, menurut kepada pentafsiran Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di dalam kitabnya. Dia kata apa? Arash ini begitu luas, seluas langit dan bumi. Nabi SAW dalam sebuah hadis, dia pernah ceritakan tentang malaikat. Malaikat yang menjaga Arash ni, Allah berikan keutamaan kepada beberapa malaikat untuk menjaga Arash. Jadi Nabi sebutkan begini, Udhina li an uhadditha an malakin. Aku diberikan dengan keizinan untuk menceritakan tentang malaikat yang menjaga Arash. Jadi ada satu malaikat ini, Nabi kata apa? Min malaikatillah hamalatil arshi inna ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 amin. Faham maksudnya? Tak faham? Oh nak tahu boleh ada orang terjemahkan. Okay. Baik, kita lihat macam ni. Nabi kata ada malaikat yang menjaga Arash. Satu malaikat ini bentuknya bagaimana? Telinga dia, daging telinga, kita ambil yang bawah ni kita panggil apa? Ceping Yang tempat tindik tu. Globe. Bahasa Melayu. Ceping juga Kuping ceping tak apalah, yang penting buka uping ipin. Okey. So telinga ni dia kata, Nabi kata antara telinga ni malaikat ni, antara telinga dan bahu malaikat itu dia kata apa? Jauhnya antara 700 am. 700 tahun. Bayangkan, malaikat yang pikul Arash, Nabi sebutkan cara dia punya fizikal itu antara telinga dia tu kan, daging telinga dia dengan bahu dia tu 700 tahun jauhnya. Besar tak? Besar. Kita dengar gitu, kita boleh faham Arash Allah itu begitu besar, begitu agung. Sebab tu tadi Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dia kata apa? Luasnya itu umpama seluas langit dan bumi. Tapi itu masih lagi, orang kata taklah sejauh 700 tahun. Namun di sini Nabi kata apa? Jauhnya, telinganya dengan bahu yang memikul Arash itu malaikat ini sejauh 700 tahun. Kita fikir-fikir ya Allah. Yang nak dikatakan di sini ialah betapa agungnya Arash Allah. Okay, kalau kita dah dapat bayangkan malaikat yang memikul Arash Allah begitu bentuknya, maknanya besar sangat. Tinggi sangat Arash Allah ini. Kan? Jadi di sini okay, kita lihat pada perenggan yang berikutnya, apapun
yang posisinya dekat dengan arash pasti lebih bercahaya, lebih suci dan lebih mulia daripada sesuatu yang posisinya jauh darinya. Kita nampak begini, bila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan arash itu dengan sebegitu rupa, yang sampai kita sukar untuk bayangkan betapa agung, mulia, betapa tingginya arash Allah itu, sehingga Nabi SAW menyebutkan sifat malaikat yang memikul arash adalah sedemikian. Apa-apa yang dekat dengan arash Allah adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, sesuatu yang dekat pada Allah juga. Okay, kita faham begitu. Sebab tu di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Ia adalah pasti lebih bercahaya, lebih suci dan lebih mulia daripada sesuatu yang posisinya jauh darinya. Dengan kata lain, apa-apa yang jauh daripada arash Allah, lebih-lebih lagi neraka yang jauh daripada arash Allah adalah sesuatu yang hina, yang rendah, yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini, dijelaskan kepada kita, oleh sebab itulah syurga Firdaus disebut sebagai syurga yang paling tinggi. Arash Allah terletak dalam syurga. Syurga ni ada pelbagai macam. Jadi ada satu syurga bernama syurga Firdaus. Syurga Firdaus ni paling tinggi. Dan syurga Firdaus adalah syurga yang paling dekat dengan arash Allah. Sebab itu di sini dia kata, syurga Firdaus disebut sebagai syurga yang paling tinggi, paling mulia, paling bercahaya dan paling agung kerana memang posisinya, kedudukannya paling dekat dengan arash. Bahkan arash adalah atapnya. Jadi syurga Firdaus ni, arash itu berada di atasnya. Sebab itu sila lihat pada poin kita yang keempat, maksud saya pada nota kaki yang keempat di bawah itu. Ada sebuah hadis disertakan bersama dengan kita tentang permintaan kita untuk masuk syurga. Nabi SAW ingatkan kepada kita, fa iza sa'altumullah, kalau sekiranya kalian minta kepada Allah tentang syurga ini, fas'aluhul firdaus. Kita nak minta Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam syurganya, minta syurga Firdaus. Minta syurga Firdaus. Kerana apa? Fa innahu awsatul jannah. Syurga Firdaus dia terletak di tengah-tengah syurga. Wa a'lal jannah, dan paling atas syurga ni ada berlapis-lapis sebagaimana neraka. Neraka dia bertingkat-tingkat, syurga juga bertingkat-tingkat. Sebab itu ada di kalangan ahli syurga, mereka boleh melihat orang ahli syurga dekat atas. Kita kalau mungkin kita dekat level 2, kita boleh nampak ahli syurga dekat level 3. Lalu kita kata, Masya Allah, kenapa aku tak berada kat level 3? Itu, ahli syurga begitu. Dia akan nampak orang yang berada di level 5, 6, dia kat atas ya. Tengok apa nikmat-nikmat yang mereka dapat. Ahli syurga begitu keadaan dia. Hatta kita dah masuk syurga pun kita masih lagi nak mengidamkan tempat orang tu. Kenapalah aku tak buat amalan macam dia. Kalau tak aku dah ada kat atas. Begitu. Sebab tu di sini Nabi ingatkan kepada kita kalau nak minta supaya kita tak menyesal di kemudian hari ni kan. Orang masuk syurga masih menyesal lagi ya. Dia masih lagi minta macam-macam kepada Allah. So bila kita ni dah masuk syurga ni, minta dengan syurga yang paling atas yang berada dekat tengah-tengah ni, syurga Firdaus. Yang mana Nabi kata a'lal jannah, yang paling tinggi sekali dekat atas. Dan Nabi sebutkan begini, wa fawqahu arsyur rahman. Dia dah tinggi kan? Dah tengah-tengah, paling tinggi. Di atasnya ada arash Allah. Sebagai atapnya yang memayungi syurga Firdaus itu. Maknanya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab arash itu adalah disebut sebagai singgasana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini wa minhu tufajjaru anharul jannah. Dalam syurga kita ada sungai-sungai yang mengalir. Tadi saya dah kata syurga ini dia bertingkat-tingkat. Dan biasanya syurga ni kan, ataupun kita nak kata sungai ni, dia mesti ada main dia. Yang utama dia mengalir daripada mana? Nak panggil mana? Kepala dia. Kepala dia tu kan. Dia daripada mana? Kita biasa kalau main sungai ni,
Dia daripada air terjun kan turun kan. Okey, lalu pada sungai, dia tu bawah je walaupun kita kata dalam, tapi sebenarnya dia daripada atas. Jadi, syurga Firdaus ini dia memiliki sungai yang merupakan main dia. Daripada syurga Firdaus itu turunlah air pergi jelingkan kepada syurga-syurga yang lain. Indah. Kan? Jadi daripada atas tu dia turun pergi kepada, dia salurkan air kepada syurga-syurga yang lain. Itulah orang yang level 1, level 2, level 3 dia dapat. Jadi sebab tu Nabi kata apa? Kita nak minta syurga Allah. Okay, baik kupu-kupu. Ya, kupu-kupu tak apa, jangan lipas. Saya rasa kalau lipas awak okay, jangan lipas. Okay, tak apa. Nampak benda terbang tadi, saya risau tu, saya tengok apa benda yang terbang tu. Kupu-kupu tak mengapa ya. Tak ada apa-apa ya, jangan superstitious Kita kalau kupu-kupu masuk rumah ada apa-apa? Tak ada. Tetamu yang datang ya. Betul? Tak tahu. Tak adalah, tak ada apa-apa. Kalau masuk belalang kita, ini setan ni. Ya betul, sampai bunuh belalang tu, kesian belalang. Tak salah belalang. Okey, dah masuk balik pasal jannah. Masuk balik ya. Kita kupu-kupu biarkan saja kat situ. Yang penting dia bukan lipas. So kita lihat di sini, syurga Firdaus ini yang Nabi SAW perintahkan kita doa, minta kepada Allah kerana dia merupakan tempat main ataupun utama yang mengalirkan syurga-syurga, yang mengalirkan sungai-sungai masuk ke syurga-syurga yang lain. So di sini kita lihat betapa indahnya syurga Firdaus. Di samping ianya memiliki kedudukan yang begitu dekat dengan arasy Allah yang begitu agung itu tadi. So di sini dia kata bahkan arasy adalah atapnya dan apapun posisinya sangat jauh dari arasy maka ia sangat gelap dan sangat sempit. Malaikat yang menjaga arasy, saya nak bawakan surah Ghafir. Kita tinggalkan dulu perkataan itu. Sebelum itu saya lupa nak masukkan di sini. Kita nak bawakan di sini tentang malaikat yang memikul arasy. Malaikat yang memikul arasy, mereka ini sentiasa berdoa untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Sila rujuk surah Ghafir pada ayat yang ke-7 hingga ke-9. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang malaikat yang menjaga arasy ini ataupun malaikat yang memikul arasy. Dalam surah tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata allazina yahmiluna al-arsya, dan malaikat-malaikat yang memikul arasy, wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang mengelilingi arasy tersebut. Jadi maknanya kita ada dua kategori malaikat. Satu, malaikat yang pikul. Kalau pikul maknanya kita faham, dia letakkan arasy Allah tu di bahu dia, pikul. Ada juga yang tak pikul arasy Allah, tetapi malaikat yang mengelilingi arasy tersebut. Bayangkan arasy Allah itu begitu besar dan kita pun tak tahu dah berapa malaikat dia yang mengelilingi arasy itu. Allah kata dua malaikat ini yang memikul arasy Allah wa man haulahu, dan yang berada di sekeliling arasy Allah itu, Allah sebutkan yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, di samping mereka itu bertasbih kepada Allah, mereka beriman kepada Allah, mereka buat wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memohon ampun untuk orang-orang yang beriman. Tadi saya nak kuatkan lagi ingat yang memikul arasy ini adalah malaikat. Arasy itu begitu agung dan apa-apa yang dekat dengan arasy Allah adalah mulia, agung juga, bersih dan suci. Di sini bila malaikat yang memikul arasy itu berdoa untuk kita orang yang beriman, malaikat yang mengelilingi arasy itulah yang berdoa. Doanya mohon ampun untuk orang-orang yang beriman dengan satu doa yang berbunyi Rabbana. Mereka kata, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'ir rahmah wa ilma. Wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala-galanya.
Mereka di sini memuji Allah. Mereka kata rahmat Allah, ilmu Allah, ianya meliputi segala-galanya. Lalu apa yang mereka mohon kepada Allah? Faghfir, maka ampunilah. Lillazina tabu, mereka yang bertaubat kepada engkau. Wattaba'u sabilak, dan mereka yang mengikuti jalan engkau. Maknanya bukan semua orang yang beriman mendapat doa daripada malaikat pemikul arash dan juga malaikat yang berada di sekitar arash itu. Mereka yang bertaubat kepada Allah dan mereka yang mengikuti jalan Allah adalah insan yang layak menerima doa daripada malaikat. Malaikat ini bukan sahaja meminta kepada Allah agar memberikan pengampunan kepada orang yang beriman, yang bertaubat dan juga orang yang mengikuti jalan Allah. Dengan kata lain ya, bila kita kata mengikuti jalan Allah bermakna taat kepada Allah, tinggalkan larangan Allah, melaksanakan sunnah Nabi SAW. Jadi 3 perkara ini dilakukan oleh orang tersebut. Malaikat ini semua berdoa kepada Allah, ampunilah orang beriman yang bertaubat kepada Allah dan mengikuti jalan Allah. Waqihim azabal jahim, dan lindungilah mereka daripada azab engkau yang pedih. Seterusnya yang ketiga, malaikat berdoa kepada Allah. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa adkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Mereka berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka, siapa tadi? Orang yang beriman, mereka yang bertaubat lagi, yang ikut jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada lagi doa yang para malaikat ini panjatkan kepada Allah, masukkanlah mereka itu semua ke dalam syurga Adan yang engkau telah janjikan kepada mereka, dan masukkanlah bersama-sama mereka orang-orang yang layak di antara ibu bapa mereka dan isteri-isteri mereka serta keturunan mereka. Malaikat ini dia bukan saja doa untuk kita. Kalau kita jadi hamba Allah yang bertaubat kepada Allah, mengikuti jalan Allah, dia tak doa untuk kita sahaja, tapi dia minta Allah masukkan zuriat keturunan kita yang layak ya. Jangan jadikan ni, tak apalah mak bapak kita dah beribadah, tak payah kita beribadah, nanti malaikat doakan dia, kita masuk sekali. Tak ada maknanya begitu. Malaikat doa untuk ahli keluarga kita yang layak bersama-sama dengan kita di dalam syurga. Okay, maknanya ahli keluarga, anak beranak, adik beradik, okay, pasangan kita yang tak melakukan kesyirikan, yang tak buat perkara-perkara dosa, yang mana mereka ini juga bertaubat kepada Allah. Malaikat ini kata mereka semua di kalangan ahli keluarganya itu, ayah dia, ibu dia, kan, anak-anak dia, senang kata zuriat keturunan dia, masukkan sekali bersama dengan dia sebagai peneman dia di dalam syurga. Ini doa malaikat pemikul arash dan malaikat yang ada di sekitarnya. Terakhir, ungkapan doa yang diucapkan oleh malaikat ini pada ayat yang ke-9. Waqihimus sayyi'at, dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan yang dilakukannya. Wa man taqis sayyi'at yawma idzin faqad rahimta. Siapa yang engkau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang besar nilainya. Cantik doanya. Semua nak tak dapat doa ni? Mestilah nak. Siapa tak nak angkat tangan? Kita semua nak doa malaikat ni tau. Malaikat ni dia tak ada dosa, kena ingat tu. Malaikat ni tak ada dosa. Mereka adalah hamba yang taat kepada Allah. Jadi apa yang mereka minta, pasti Allah akan angkat permintaan itu. Dan kita tidak mahu terlepas daripada mendapat doa para malaikat yang dekat dengan arash itu tadi.
Doa para malaikat yang mana memikul arasy Allah merupakan makhluk yang paling agung, paling suci dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW ajarkan kepada Juwairiyah dengan zikir yang mana dalam zikir itu mengandungi ungkapan kata mengagungkan arasy Allah. Juwairiyah radhiyallahu an ada pada satu hari ketika Nabi SAW bermalam di rumahnya, maknanya pada giliran dia, okey. Juwairiyah ini Nabi SAW bila Nabi nak solat subuh, Nabi sebelum solat subuh tu Nabi tinggalkan dia, okey, daripada tempat dia tu kan, sebab Juwairiyah ni dia ada tempat solat dia. Jadi Nabi tengok dia tu masih lagi dekat tempat solat dia tu kan. Mungkin sebelum subuh tu dia buat solat sunat tahajud, solat witir dan sebagainya. Jadi Nabi terus pergi masjid, tinggalkan dia di situ. Hina subhi. Okay. Sejak waktu subuh sampai Nabi kata sampailah masuk selepas waktu duha. Bila tu? Waktu macam ni lah. Lama tak? Lama kan? Sebelum subuh sampai selepas waktu duha, Nabi balik masuk rumah Juwairiyah ni. Nabi nampak Juwairiyah masih lagi di tempatnya berzikir kepada Allah. Jadi Nabi tanya kepada Juwairiyah, wahai Juwairiyah, adakah engkau masih, maknanya daripada aku keluar tadi subuh-subuh, sebenarnya sebelum subuh Nabi keluar, Nabi nak mengimamkan salat subuh tu, sampai aku balik ini engkau masih lagi duduk dekat tempat engkau? Dia kata, ya wahai Rasulullah. Nabi kata, sejak aku keluar, sampailah aku balik ini, aku telah ucapkan 4 kalimat. Yang mana kalau engkau ucapkan ia sebanyak 3 kali, ianya akan menyamai dengan apa yang engkau lakukan daripada sebelum subuh sampailah ke selepas waktu duha itu. Nabi ajarkan kepada Juwairiyah dengan zikir subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Biasa? Okey. Zikir itu dibaca 3 kali setiap pagi. Nabi kata apa zikir ini beratnya sama sebagaimana amalan yang dilakukan oleh Juwairiyah sejak sebelum subuh tu sampailah masuk selepas waktu duha. Maknanya zikir itu adalah zikir yang berat. Maksudnya timbangannya kalau ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Okey, kita lihat subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah wa bihamdi dengan pujiannya. Okey. Nabi ajar begitu kan. Pertama, kita puji Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Aunul Ma'bud untuk syarah sahih Imam Abu Daud. Dalam kitab itu, hadis ini riwayat Imam Muslim, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab As-Sunan dia. Dalam kitab itu menyatakan bahawa bila kita kata subhanallahi wa bihamdi, bermakna ialah aku bertasbih kepadamu dan aku memujimu. Kita kata begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kata apa tadi? Adada khalqihi. Okay. Dalam keadaan yang mana kita puji Allah, kita sebut nama Allah itu tadi, kita bertasbih kepada Allah sebanyak makhluk yang Allah ciptakan. Allah ciptakan makhluk ni banyak kan? Boleh kira? Tak boleh kira. Yang kita nampak pun tak boleh kira, apatah lagi yang kita tak nampak. Betul tak? Ada banyak makhluk yang Allah ciptakan yang kita tak nampak. Kita nak korek dalam tanah ni kan, ada pun macam-macam makhluk, sekecil-kecil makhluk ada yang hidup kat dalam tanah ni, kita tak nampak. Maknanya di sini kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kata subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi, sebanyak apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Lalu di situ kita kata apa tadi? Waridha nafsihi. Maksud waridha nafsihi dalam zikir ini ialah kita nak mengharapkan redha Allah.
Dalam keadaan yang makhluk Allah begitu banyak, dalam keadaan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan yang zahir, yang batin kita tak nampak dan kita tak boleh hitung tu, kita kata kita nakkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu di situ Nabi ajar tadi kan wazinata arsy, iaitu seberat arasy Allah. Kita dah sebutkan tadi. Arasy Allah itu begitu besar, begitu agung sampai kita tak boleh nak bayangkan bagaimana besarnya itu tadi. Hatta malaikat yang memikul arasy itu pun Masya Allah, tabarakallah, Allah ciptakan dia. Daripada penciptaan malaikat yang memikul arasy itu saja kita dah dapat tahu dah arasy itu begitu agung, begitu besar. Dan bila kita berzikir itu tadi, kita kata apa? Wazinata arsy. Dengan beratnya arasy Allah, tak tahulah beratnya macam mana. Dan ditutupi dengan kata apa tadi? Wa midada kalimati. Dan juga kalimat-kalimat Allah yang juga tak terkira sebenarnya. Zikir itu nak menunjukkan kepada kita betapa agungnya arasy Allah, sehingga dalam zikir pun kita mengucapkan tentang arasy Allah tersebut. Kerana kita menyebutkan arasy Allah itu, ia menyebabkan bilangan ataupun beratnya zikir yang kita ucapkan, walaupun dia ringkas ya. Susah tak nak ucapkan zikir tadi? Tak susah. InsyaAllah, insyaAllah. Okey, zikirnya ringan kan? Tetapi sebenarnya memiliki keutamaan yang begitu berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah ya, bila kita lihat tadi bagaimana di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW menceritakan tentang arasy Allah Subhanahu Wa Taala yang agung. Sebab itu setiap perkara yang baik adalah perkara yang dekat dengan arasy Allah, dan apa pun yang posisinya sangat jauh dari arasy, kalau dia jauh dari arasy Allah, maka dia sangat gelap dan sangat sempit. Dan oleh kerana itu tempat orang-orang yang paling rendah adalah tempat yang paling buruk, paling sempit dan paling jauh dari segala kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan hati dan menjadikannya sebagai tempat bersemayamnya sifat mengenal, mencintai dan menginginkan Allah. Okay. Tadi kita nampak gini kan, arasy Allah itu adalah sebagai ciptaan Allah yang maha agung. Okay. Allah ciptakan dia sebagai satu tempat yang mulia untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pada diri kita ini dengan hati. Okay. Hati kita ni letak kat sini ke kat mana? Ada tempat lain hatinya? Tak ada? Bukan sini ya? Bukan sini. Betul ya kat sini ya? Okey. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita dengan hati. Hati ini umpama raja, bukan? Hati ini umpama raja yang menguasai kita. Sebab itu Nabi kata apa? Dalam diri kalian ada seketul daging. Jika ia baik, maka baiklah keseluruhannya. Jika ia rosak, maka akan rosaklah keseluruhannya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahawa itu adalah hati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan hati ini dalam diri kita ni umpama arasy itu tadi. Yang mana ia perlu diletakkan perkara-perkara yang baik dalam hati manusia. Di sini kita, kalau kita kata yang paling baik yang diletakkan dalam hati kita adalah takwa kita kepada Allah. Takwa tempatnya di sini. At-taqwa hahuna, Nabi kata. Takwa letaknya di sini. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Nabi SAW tunjuk kat sini 3 kali. Nabi kata sini, sini, sini. Untuk menunjukkan kepada kita takwa itu kita tak letak di telapak tangan kita. Takwa kita kepada Allah bukan kita letak di pemikiran kita, bukan kita letak di bawah telapak kaki kita, tapi takwa itu kita letak dalam hati kita. Sebab itu Allah lihat kita, lihat pada qulubikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat apa yang ada pada penampilan kalian, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat
Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa yang ada pada penampilan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat apa yang ada pada harta kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada pada qulubikum wa a'malikum, apa yang ada pada hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Itu menunjukkan bahawa hati kita ni amat penting. Hati kita amat penting kerana ia letak ketakwaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah. Sebab itu di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Ia sebagai tempat untuk kita letak, kita nak kenal sifat Allah, kita letak dalam hati kita ini. Okey, kita nak mencintai Allah, ia bermula daripada hati kita. Kita nak di sini menginginkan Allah, maksudnya kita nakkan keredaan Allah, ia bermula daripada hati kita. Semuanya bermula daripada hati kita. Dengan demikian, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Hati laksana arash atau singgasana bagi sifat-sifat yang sangat mulia tersebut. Iaitu sifat mengenal Allah, mencintai Allah dan menginginkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, kita nak kenal Allah, dia bermula daripada hati kita. Kerana hati itu letak ketakwaan tadi kan saya dah sebutkan. Bila kita nak kenal Allah, bila kita nak cinta Allah, ia bermula daripada hati kita. Kita nak mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala juga bermula daripada hati kita. Kita kalau tak ada hati apa jadi? Mati. Oh betul lah. Cuba kata tak ada hati lah nak datang kuliah Ustazah Sakinah. Datang ke tak? Tak datang. Betul lah kan? Kalau jom pergi Ustazah Sakinah punya kuliah. Mana aku tak ada hati lah kuliah dia. Kalau kau tak ada hati sudah tak payah datang. Betul lah macam tu kan? Sebab dia kalau buat sesuatu tanpa hati kan, dia akan jadi keterpaksaan bukan? Betul tak? Dia akan jadi benda kena drag kaki. Kalah Ustazah Sakinah yang sakit kaki. Minta maaf hari ni saya tak bangun kena jaga sikit kaki ni. Baru baik sikit. Kalau tak nanti kan tak boleh tidur saya malam nanti. Okey, so kita nampak gini. Kita kalau tak ada hati, kita buat apa-apa. Contoh nak masak, kalau tak ada hati masak ke tak? Masak juga, tapi cincai kan? Kan Cik Ja? Cincai. Kita kata tak ada hati lah nak masak hari ni. Tak apalah. Asalkan sedap. Asalkan rasa Tak ada rasa lah kan. Dia tak ada hati. Tak ada hati. Dia akan ikut je, tak kisahlah apa jadi-jadilah macam tu. Sebab tu, kita kalau nak cinta Allah, kita nak kenal Allah, kita nak dapatkan keredaan Allah, dia bermula daripada keikhlasan hati kita. Ketakwaan kita kepada Allah. Dari hati kita itu tadi. Kalau orang yang mana hati dia tak ada rasa nak cinta kepada Allah, agak-agak dia nak buat baik tak? Tak. Hati dia hati yang tertutup. Hati orang yang pendosa, contoh saya kata orang yang buat maksiat, hati dia Allah tutup. Banyak kali saya ingatkan hati kita kalau kita buat maksiat, dia akan ada satu titik hitam. Titik hitam ini kita jangan anggap ia sebagai one black dot. Okay? Sebab daripada one black dot, dia akan jadi dots yang menutup keseluruhan hati kita. Kadang-kadang kerana kita rasa yang kecil itu tak ada apa-apa, itulah yang buat kita rasa tak ada apa-apa sampai hati kita tertutup. Kita buat satu dosa, ada satu titik hitam. Alah tak load pun buat dosa tu, tak kisahlah, bukan apa pun kan, sikit je kita rasa begitu. Tapi dia tak sedemikian sebenarnya. Kalau kita tak bertaubat kepada Allah daripada satu dosa itu, titik hitam itu akan stay dalam hati kita. Kita top up lagi dengan satu dosa, kita buat lagi dosa demi dosa, dia bertindih-tindih sampai ia tertutup. Hati kita tak boleh masuk cahaya. Sebab itu hati orang yang bertakwa, dia adalah hati yang at-taqiyun naqiyyu, Nabi kata. Hati yang mana dia bertakwa kepada Allah adalah hati yang bersih. Tidak ada dosa, la ithma fihi, Nabi kata. Tidak ada dosa pada hati itu.
kalau hatinya bersih, tidak ada dosa, barulah cahaya masuk. Cahaya inilah yang akan buat kita ada hati nak cinta kepada Allah. Kita ada hati nak dapatkan keredaan Allah. Tapi bayangkan kalau hati kita dah memang tertutup tu tadi. Itu yang saya kata, dia dah tak ada hati walaupun hatinya masih ada pada diri dia. Okay, jangan fikir pasal tak ada hati ni pasal nak masak je ya. Tak ada hati ini, kita kena muhasabah bagaimana saya dengan Allah. Saya ada hati tak dengan Allah? Tanya tu. Okay, tanya tu. Saya dengan Allah ni ada hati ke tak ni? Saya solat, ada hati tak? Saya baca Quran, hati saya dekat mana? Saya zikir kepada Allah, hati saya dekat mana? Kalau hati kita ada, maknanya hidup hati kita. Tapi kalau kita tak dapat rasa, kalau hati kita ni tak dapat nak menjiwai apa yang kita buat, koreksi lagi, istighfar lagi, taubat lagi kepada Allah, kemungkinan ada benda yang menutupi hati kita. Kita tak nak memiliki hati yang sedemikian. Kalau ada hati yang gitu dalam diri kita ini, bermakna tertutuplah peluang kita untuk kenal Allah. Orang yang mengenal Allah adalah insan yang mana dia itu dekat dengan Allah yang mendapat doa para malaikat itu tadi. Tadi saya tanya semua nak dapat doa malaikat tadi tak? Semua kata ya nak. Kita nak dapatkan doa malaikat itu, hati kita usaha untuk bersihkan. Hilangkan rasa kedengkian, hilangkan rasa jealous dengan orang ni semua, hilangkan rasa sakit hati ni semua, hilangkan. Okay? Letakkan kedamaian dalam hati kita. Barulah ada ruang untuk kita rasa kecintaan kita kepada Allah yang dipanggil sebagai halawatul iman, kemanisan iman dalam hati kita. Kemanisan iman itu dirasai bila kita redha, menjadi hamba Allah yang redha pada setiap sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Sebab itu di sini ya, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah pada muka surat 364, didatangkan kepada kita dengan 3 ayat. Dalam 3 ayat ini disebutkan begini kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw. Okay, hati orang yang tidak beriman dengan akhirat, itu bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk. Mereka yang tak beriman dengan akhirat, tak beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala boleh menimpakan azab, Allah Subhanahu wa taala yang boleh memberikan kita dengan pahala, orang yang begini mereka memiliki sifat yang buruk. Allah kata, walillahil mathalul a'la, sedangkan Allah itu disebut sebagai al-mathalul a'la. Bermakna di situ Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa, maha bijaksana. Surah An-Nahl ayat yang ke-60. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alaihi, dan dialah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi. Dia iaitu Allah memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, tadi surah Ar-Rum ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Okay, kita tak ada sama dengan Allah. Makhluk tak mungkin sama dengan Allah. Okay, di sini sudah disebutkan wa huwas samiul bathir, wa huwas samiul basir, dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Baik, di sini sifat mengenal, mencintai dan menginginkan Allah ini termasuk dalam konteks al-mathalul a'la atau sifat yang sangat mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala disebut dalam kedua-dua ayat yang pertama dan kedua di situ ya. Surah An-Nahl ayat 60, surah Ar-Rum ayat 27,
Allah itu disebut sebagai Al-Mathalul A'la, sebagai Tuhan yang memiliki sifat yang begitu tinggi, yang begitu agung. Maka bila kita ini kenal sifat Allah, kita mencintai Allah, kita menginginkan keredaan Allah, semua itu termasuk sebagai satu perilaku kita yang mulia. Sebagai satu sifat kita yang mulia. Kerana kita cinta kepada Allah yang maha tinggi dan maha mulia itu. Dan dia kata di sini, orang yang begini ialah mereka dengan sifat inilah yang bersemayam di hati seorang mukmin sejati. Jadi orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, hatinya ada apa yang sangat tinggi itu tadi. Cinta Allah, dia kenal sifat Allah yang maha agung itu dan dia menginginkan keredaan Allah. Sehingga hatinya menjadi arash atau tempat bersemayam bagi sifat tersebut. Sehingga dilihat bahawa hati orang yang beriman ini seperti arash yang memiliki kebaikan-kebaikan yang terkandung pada diri dia. Seandainya saja tidak menjadi bahagian yang paling bersih, yang paling suci, yang paling baik dan yang paling jauh dari segala kotoran dan segala hal yang menjijikkan, maka dia sudah tidak layak lagi menjadi tempat persemayaman sifat-sifat yang amat mulia, iaitu mengenal Allah, mencintai Allah dan menginginkan keredaan Allah. Jadi ini kita kata sebaliknya ya. Kalau hati kita ini penuh dengan kekotoran, kedengkian, ya, banyak hal-hal yang tak baik yang ada dalam hati kita, bermakna hati kita jauh daripada sifat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada hal yang menyebabkan Allah cinta, jauh juga untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu diterangkan kepada kita sebaliknya yang bersemayam di dalamnya sifat-sifat yang terendah, itulah yang menyebabkan dalam hati kita akan ada sifat-sifat yang paling rendah, iaitu sifat yang hal-hal yang bersifat duniawi seperti mencintai dunia. Salah ke cinta dunia? Jangan melampau. Sikit-sikit je. Kalau sikit-sikit nanti gaji tak besar kakak. Betul tak cakap? Kita kalau cinta dunia sikit kan, gaji kita kalau $500 kita dah okey dah. Tapi okey? Kata tak cinta dunia. Tak boleh, gaji saya mesti one month mesti $3,000 tau. Macam gitu. Kalau below than that saya tak nak terima. Saudara Sakinah cinta dunia. Cakap gitu ya. Kadang-kadang kita ni silap faham tentang cinta dunia ni kan. Macam mana? Salah tak salah? Tak salah. Sikit-sikit juga ya. Sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja? Okey, boleh. Sebenarnya dunia ni yang kita nak ialah kebaikan dia. Okey? Kita suka pada dunia ni lah pada kebaikan-kebaikan dia. Sebab tu kita doa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu menunjukkan bahawa dunia ni okey, baik untuk kita suka, untuk kita sayang, kan? Sebab tu Nabi doa banyak dengan doa tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nabi tak doa untuk akhirat saja kan, nampak dalam doa tu? Doa itu antara doa yang paling banyak ya Nabi baca. Kalau kita kata, kata dunia tak bagus, kenapa Nabi doa untuk kebaikan dunia? Maknanya apa-apa yang baik untuk kehidupan kita di dunia ini, kita minta kepada Allah. Contoh kesihatan, daripada sudut rezeki tadi, kan? Apa-apa yang baik kita minta. Yang ada dekat dunia ni, yang memang Allah takdirkan untuk kita, kita minta kepada Allah. Jadi tak salah kalau sekiranya kita ada rasa suka pada dunia ini. Dan jangan lupa, dunia ini jambatan untuk kita menuju ke akhirat. Kita tak boleh pergi ke akhirat kalau kita tak duduk dekat dunia. Kena ingat tu. Kita takkan dapat syurga kalau kita tak berada dekat dunia ni.
Maksudnya apa? Kita beramal soleh kan? Kita beramal, lalu Allah hisab amalan-amalan kita. Itulah yang buat kita masuk dalam syurga Allah. Sebab tu tak boleh kita benci sangat dengan dunia ni. Walaupun kita tak nafikan, dunia ini hanyalah tempat permainan. Dalam keadaan kita bermain-main di dunia ini, jangan lupa ada kebaikan-kebaikan yang perlu kita raih demi akhirat kita. Okey, jadi dia dalam keadaan yang sedang-sedang saja tadi. Okey, boleh. Kemudian menginginkan dunia itu dan bergantung kepadanya. Jangan sampai kita terlampau sangat menginginkan keduniaan itu dan kita menjadikan ia sebagai tempat pergantungan kita, yang mana kalau begitulah keadaannya, kita akan mendapat akibat iaitu hati menjadi sempit, gelap dan jauh dari kesempurnaan dan keberuntungan. Oleh itu kita lihat begini ya, berdasarkan penjelasan di atas, apa yang dah kita jelaskan semua itu, kita dapati bahawa pertama, hati yang laksana arasy Allah, maknanya hati kita boleh kita bahagikan kepada dua kategori. Pertama, hati yang laksana arasy Allah, iaitu hati yang mulia, hati yang penuh dengan sifat-sifat baik kan. Kita anggap ia sebagai laksana ya, macam je, bukan arasy Allah tapi macam arasy Allah. Yang Maha Penyayang, di mana di dalamnya terdapat cahaya, kehidupan, kegembiraan, kebahagiaan, kecerahan dan perbendaharaan segala kebaikan. Jadi orang yang buat amal ketaatan kepada Allah, hatinya adalah hati yang kita umpamakan sebagai arasy Allah. Berbeza dengan kategori yang kedua di sini. Kalau yang kedua di situ dikatakan hati yang laksana arasy syaitan. Ni kena baik-baik. Kena jaga ya. Jangan sampai hati kita ini jadi sebagaimana arasy syaitan, di mana di sanalah tempat kesempitan, kegelapan, kematian maksudnya hati kita mati ya, kesusahan, kesedihan dan kecemasan. Arasy syaitan ini bermaksud ialah bila seseorang dia menghiasi hatinya dengan hal-hal yang Allah larang, yang menyebabkan hatinya kotor dan rosak. Jadi kita kata hati orang yang begini umpama arasy syaitan. Dan orang yang mempunyai hati seperti ini akan rasa sedih kerana peristiwa yang lalu. Maksudnya dia tak boleh untuk menerima takdir. Okay, hati orang yang begini biasanya dia akan mudah bersedih dengan peristiwa yang lalu, cemas dengan apa yang akan menimpa dirinya di masa mendatang dan resah terhadap apa yang sedang menimpanya kini. Ini permainan syaitan ya, sebab tu saya pernah pesan kita kalau sedih jangan sedih sangat. Sedih boleh, tapi jangan ikut sangat perasaannya. Syaitan ni suka main-mainkan perasaan kita. Nanti dia kata, itulah kau ingat tak dulu mak kau buat kau macam gini. Kan dia cakap kan, mak kau jahat kan. Kita jahat, kita jahat, mak aku jahat. Memang zalim, tak ada mak yang paling zalim kat dunia ni melainkan mak aku. Kita dah menangis macam tu kan. Syaitan tu suka sebenarnya tengok kita dalam keadaan begitu. Ataupun kita susah hati kan. Macam mana ni nanti? Syaitan pun bisik. Itulah kau, siapa suka kawan dengan dia kan. Jangan dia, kalau aku tak kawan dia, aku tak jadi macam gini. Macam-macam lah kita kan. Dia terikut-ikut kan perasaan tu. Syaitan ni, dia akan menggunakan kesedihan kita sebagai antara cara dia untuk menyuntik hal-hal yang lebih dahsyat. Dia akan kata kepada kita, kau tengok Tuhan tak sayang kau. Bahaya Itu yang akan buat kita jadi orang yang memberontak. Kita rasa betul Tuhan memang tak sayang aku. Kalau Tuhan sayang aku, kenapa Tuhan bagi aku susah? Kenapa Tuhan ruga aku macam gini? Kenapa Tuhan buat gini? Kenapa Tuhan jadikan laki aku gini? Kenapa aku bercerai? Kenapa aku? Dia akan buat macam tu. Sebab tu kita kena awal sekali sabar banyak-banyak. Okey, sabar banyak-banyak kita ni. Sedih tetap sedih, tetapi sabar itu dijadikan sebagai penghadang supaya tak masuk bisikan-bisikan syaitan ni. Kita kalau hiasi kesedihan kita dengan kesabaran, insya-Allah kita akan jadi orang yang lebih redha.
Kan? Sebab tu tadi dia kata dia akan mengenang peristiwanya yang lalu sampai tak sudah-sudah dah. Sampai dia trauma, dia ingat. Kita trauma tu memang biasa. Okay, saya pun banyak benda yang trauma dalam hidup ni. Kan? Banyak benda yang trauma. Sampai rasa ni tak nak naik Grab car lagi, macam tu kan. Tak nak naik taksi. Saya ingat dulu naik taksi kena dengan pemandu taksi yang jahat. Saya kata, tak nak naik taksi. Saya jadi sampai trauma, saya takkan tahan taksi kat mana-mana bus stand. Bus stand lah, taxi stand. Sebab trauma sangat. Jahat pemandu taksi tu kan. Dia minta duit saya, give me your money, give me your money. Macam itu. Saya dalam taksi tu, kita ni takut kan. Dia pukul-pukul seat tu. Dia marah saya. Why you don't want to talk to me, kak? Dia kata gitu kan. Saya jadi, kenapa orang ni? Kita trauma tau. Saya kata, apa masalah kau? You got problem with me or not? No, I got no problem with you. Itu kan. Kita jadi takut waktu tu. Kita jadi takut. Itu trauma namanya. Tapi ada tak kita nak biarkan sampai bila-bila aku tak nak naik taksi? Susahlah macam tu kan. Susahlah macam tu kan. Yelah mungkin seminggu, 2 minggu ke setahun ni, ambil setahun lah setahun ni kita tak nak lah taksi warna merah taksi warna merah. Tak nak lah taksi warna merah, jahat. Padahal tak semua taksi warna merah macam tu. Sebab kita dah trauma kan. Kita nampak taksi warna merah takut. Takut aku taksi warna merah ni. Kan tiba-tiba dapat orang gila tu lagi kan. Kita jadi rasa tak tentram. Okey, benda tu biasa. Apa-apa yang berlaku dalam hidup kita, kita akan mula-mula kita akan takut, kita akan trauma, akan banyak perkara yang membuatkan kita rasa tak nak buat lagi benda tu. Tetapi jangan kita jadikan ia sebagai antara ataupun punca yang menyukarkan kehidupan kita. Sampai kita terkenang-kenang dan kita tak nak kata move forward lah dalam kehidupan ni. Okay, apa pun yang terjadi itu adalah kehidupan kita yang menyebabkan kita perlu, kalau jadi macam ini, apa perlu saya buat? Dia begitu. Okay? Kalau berlaku begini, apa? What's next? Apa yang perlu saya buat? Apa yang menyebabkan saya perlu lebih berani? Setiap peristiwa yang berlaku dalam hidup kita, dia bukan menyebabkan kita jadi lebih lemah tau. Tapi dia buat kita jadi lebih berani dalam hidup. Lebih berani, lebih kuat, lebih berkeyakinan. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kita dengan sesuatu. Bukan untuk jadikan kita hamba yang penakut. Takut ini ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, Allah kata. Kami akan uji kalian dengan ketakutan. Allah akan uji kita dengan ketakutan. Takut ni bukan hanya takut dengan Pontianak saja. Kita trauma dengan Pontianak pun tak hilang lagi. Orang kata, ya Allah. Itu pun trauma juga, betul tak? Itu pun trauma juga kan. Kalau dengar dia mengilai pun trauma juga. Takutnya. Kita trauma, takutnya lah. Trauma juga tu maknanya. Tapi takkan kita nak menyebabkan mengilainya Pontianak tu menyebabkan kita takut itu, takut ini kan. Kita mesti ada keberanian. Sebab itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syaitan, kena ingat ni, syaitan dia menjadikan ketakutan-ketakutan inilah yang mengecutkan hati kita. Sampaikan kita akan menyalahkan Tuhan. Kita menyalahkan Allah. Kita tak boleh menerima takdir Allah. Hati yang begini, dia tak kita samakan sebagaimana arasy Allah. Hati yang begini diumpamakan sebagaimana arasy syaitan. Okey, jadi kena perhatikannya di situ. Dan di sini sebagai pembincangan terakhirnya kita di situ, Imam At-Tirmizi beserta ulama yang lainnya meriwayatkan satu hadis dari Nabi SAW bahawasanya baginda bersabda, "Idza dakhala an-nurul qalba infasaha wansharaha." Sekejap ya. Hadis ini sebenarnya tak sahih. Okay, hadis ni lemah. Kalau lihat pada nota kaki nombor 7, hadis ini tidak terdapat di dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Okay, jadi Syekh kami mengisyaratkan hal itu dalam kitab As-Silsilatud Dha'ifah. Lantas beliau telah menelusurinya secara panjang lebar dan menjelaskan kedaifannya. Jadi hadis ni tak sahih, ianya daif. Tapi daripada sudut makna masih lagi boleh diterima pakai. Daripada sudut maknanya masih lagi okey untuk kita ambil, untuk kita amalkan. Daripada sudut sanadnya tak boleh. Baik, idza dakhala an-nurul qalba infasaha wansharaha. Jika cahaya telah merasuk hati,
nescaya hati itu akan rasa lega dan lapang. Jadi ada pada waktu itu di kalangan para sahabat bertanya, apakah tanda-tanda yang demikian wahai Rasulullah? Maknanya, apakah tanda kalau hati kita ini dah dirasuk oleh cahaya sehingga menjadikan hati kita rasa lega dan lapang? Nabi kata, ada 3 perkara yang Nabi sebutkan di sini. Hati kita kalau dirasuk oleh cahaya, pertama ialah bila hati itu kembali ke negeri abadi, iaitu akhirat. Kedua, bila menjauhkan diri dari negeri tipu daya, iaitu dunia. Dan ketiga, bila kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian sebelum waktunya tiba. Maknanya di sini ada 3 perkara yang boleh menyebabkan hati seseorang itu dia bercahaya, ataupun dengan kata lainnya kita ambil dengan kata yang lebih mudah, hati kita hidup bila kita ada 3 perkara ini. Pertama ialah bila hati kita banyak mengingati akhirat. Kedua, bila hati kita ini dengan dunia biasa-biasa sahaja. Ia bukan menjadi tujuan kita yang utama. Dan yang ketiga, apabila kita bersedia untuk mati walaupun belum lagi sampai waktu kematian kita. Okay, so 3 perkara ini perlu pegang ia baik-baik sehingga bila kita amalkan ia dengan sepenuh hati, itulah yang menjadikan hati kita hati yang bercahaya. Hati kita rasa lapang kerana kita ingat kepada akhirat. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam sebuah hadis qudsi, hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Nabi SAW, saya ambil hadis ini sebagai hadis yang terakhir untuk kita tutup perbincangan kita pada pagi ini ya. Okey, saya selesaikan perbincangan di situ, walaupun belakang situ ada perenggan yang terakhir, tak apa, boleh baca sendiri, tutup sendiri perenggan tu. Okey, kita ambil begini. Ada sebuah hadis yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Umat Nabi SAW ingat begini. Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Allah ingatkan kepada kita, ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati. Hendaklah kalian memperuntukkan masa kalian beribadah kepada aku. Allah perintahkan kepada kita supaya memperuntukkan masa kita ini beribadah kepada Dia. Mereka yang beribadah kepada Allah, Allah kata apa? Amla'u sadraka ghinan. Aku akan penuhkan hati kamu dengan kekayaan. Maknanya hatinya lapang. Hatinya lega. Tidak ada perkara-perkara yang menyempitkan jiwa dia. Kerana apa? Satu, kita kena ingat gini. Mereka yang memperuntukkan masa beribadah kepada Allah adalah insan yang mana dia ingat kepada akhirat. Insan yang memperuntukkan masanya beribadah kepada Allah, kedua, dia rasa bahawa dunia ini biasa-biasa sahaja. Okey, poin kita yang kedua tadi ada ya. Yang ketiga, kenapa kita jadi orang yang memperuntukkan masa kita untuk beribadah kepada Allah? Kerana kita tahu hidup kita ini tak lama. Itu menunjukkan kita bersiap sedia untuk kematian kita. Kalau kita sebagai seorang muslimah, kita sedar hidup kita ni tak panjang, kita tahu kita akan mati, tak ada sesiapa yang akan kekal dalam hidup ini. Kita akan banyak beribadah kepada Allah. Sebab itu insan yang begini Allah kata, amla'u sadraka ghinan. Aku akan penuhkan dada engkau dengan kekayaan. Wa asudda faqraka. Dan aku akan tutup kefakiran-kefakiran engkau. Maknanya kesusahan-kesusahan engkau. Hidup kita ni ada banyak kesusahan yang Allah takdirkan. Ya, masing-masing ya, ada kesusahan masing-masing ya. Okay, saya ada kesusahan saya sendiri, semua muslimah di sini ada kesusahan yang tersendiri. Tetapi Allah kata, kalau kita jadi seorang muslimah yang mana tahu hidup kita ini ialah untuk beribadah kepada Allah. Hidup kita ini ialah perlu kita peruntukkan masa kita beribadah kepada Allah. Allah akan tutup semua pintu-pintu kesusahan kita. Yang buat kita rasa sempit, yang buat kita rasa susah hati, yang buat kita rasa macam tak nak hidup lagi. Kadang-kadang ada orang rasa begitu.
Tapi oleh kerana kita menjadikan ibadah, kita memperuntukkan masa kita beribadah kepada Allah, Allah lapangkan hati kita sehingga Allah tutup semua hal-hal yang menyempitkan. Dan Allah ingatkan kepada kita, wa illam taf'al, kalau engkau tak buat, maknanya kalau engkau tak nak beribadah kepada aku, kalau engkau kata aku tak ada masa nak solat. Pernah dengar orang kata gitu? Pernah kan? Solat, waste time je. Ada orang kata gitu. Zikir, tak payah. Buat apa zikir? Ada orang kata gitu. Tak ada hati. Baca Quran, no time nak belajar-belajar mengaji alif bata ni. Belajar Iqra. Aku tak ada masa ni semua. Ada masanya. Ada orang gitu. Padahal tak pandai ngaji ni orang yang cakap gitu kan. Tak pandai ngaji dia, tapi dia rasa nak belajar Iqra. Padahal kenapa kita belajar Iqra tu? Kenapa kita belajar mengaji? Kerana Allah. Kita nak baca kalamullah. Kita nak memperuntukkan masa kita membaca Al-Quran. Itu namanya ibadah. Tapi ada orang rasa waste time, no time, semua time tak ada untuk ibadah kepada Allah. Allah kata, wa illam taf'al, kalau begitulah keadaan engkau, amla'u yadaika syughlan, aku akan sengaja penuhkan tangan engkau, kedua tangan engkau dengan kesibukan. Kalau engkau kata kau tak ada time, kalau engkau kata waste time, aku buat betul-betul kau no time and waste time. Itu pesan Allah kepada kita. Aku akan buatkan kau sibuk, sibuklah engkau. Sampai kau betul-betul tak ada masa untuk beribadah kepada aku. Sampai kau kata tadi tak ada time kan? Memang betul-betul kau tak ada time untuk beribadah kepada aku. Lalu Allah kata apa? Akan aku buka pintu kefakiran untuk engkau. Kalau tadi Allah tutup, tapi untuk orang yang begini, Allah akan jadikan dia susah, Allah akan buatkan dia sempit, Allah akan buat jiwa dia rasa begitu suntuk, jiwanya begitu ketat sangat. Rasa tak boleh bernafas sangat. Sebab itu Allah kata, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, jiwa kamu akan menjadi tenang. Beribadah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Zikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Cari masa untuk Allah dengan ruang yang Allah berikan dalam hidup kita ini. Kalau kita boleh cari masa untuk fun tu maksudnya hal-hal yang menyeronokkan kan. You must have time to be more fun, orang kata kan. Maknanya you kena cari time untuk heal yourself, untuk cari keseronokan, untuk lebih more fun, untuk cari apa-apa yang menyeronokkan jiwa engkau. Kalau kita boleh cari masa untuk hal yang menyeronokkan, kita juga boleh cari masa untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai Allah tutup hati kita. Jangan sampai Allah buka ruang kesempitan itu dengan seluas-luasnya untuk kita. Kalau itu yang berlaku, tak tahu dah nak kata apa. Saya speechless. Sebab itu adalah keadaan yang kita ingin jauhkan daripada hati kita. Kerana itu akan jadikan hati kita laksana aras syaitan itu tadi. Wallahu a'lam bissawab. Okay muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa ya untuk kita terus-terusan mencari ilmu Allah, belajar dan menjadi muslimah yang terus beribadah kepada Allah. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.